One, two, three. Latar belakang tentang diri saya dalam bidang coaching ni agak lama. Saya terlibat dengan beberapa jenis sukan sebelum ini, antaranya sukan olahraga, sukan hoki, dan yang terkini adalah sukan kayak. Kayak ni ada terbagi kepada beberapa kategori lah, iaitu bagi acara kayak K1, PK, dan yang terbaru adalah bagi acara Dragon Boat. Dalam yang terbaru ni, iaitu dalam kayak ni, saya dah terlibat lebih kurang daripada tahun 2019 hingga kini bagi projek SUKMA 2022, dan yang paling penting adalah untuk 2024 lah, di mana Johor akan jadi tuan rumah lah bagi SUKMA negeri Johor pada tahun 2024. Lain tentang diri saya dalam sebagai jurulatih, banyaklah saya pernah terlibat sebagai jurulatih kecergasan, dan pernah juga terlibat dalam perancangan penjadualan tentang teknik, taktikan dan sebagainya. Sejarah kalau seperti yang saya kata tadi, saya bermula dengan pasukan ini pada tahun 2019, di mana beberapa orang daripada pihak persatuan Kenu Negeri Johor yang datang berjumpa saya untuk meminta lah dari segi kepakaran dalam bidang kejurulatihan, terutamanya untuk bantu atlet-atlet Kenu Negeri Johor dalam proses untuk mencapai sasaran pingat emas yang disasarkan oleh Negeri Johor. Agak banyak jugalah dari segi bilangan pingat tu. Dan kita ada beberapa pecabar-pecabar terdekat lah, antaranya Kuala Lumpur, Terengganu dan sebagainya. So saya diberikan satu tugasan di mana saya perlu melaksanakan beberapa perancangan latihan yang biasa kita sebut periodisasi. Okay. Dan alhamdulillah, setakat ni beberapa pencapaian yang kita telah dapat, antaranya ialah banyak atlet kita yang telah berjaya memecahkan rekod kebangsaan, dan yang terbaru hari itu kita terlibat dengan kejohanan World Championship. So seramai 6 orang atlet kayak kita terpilih lah mewakili Malaysia di kejohanan World Championship Canoe di Portugal pada tahun 2021. Dan seterusnya ada lagi beberapa kejayaan di mana pasukan kita panggil TBR, Dragon Boat tu kita panggil Traditional Boat Race, yang mana kita jadi tuan rumah masa tu di Johor. Sekali lagi kita dapat pecahkan beberapa masa, dan kalau kita tengok pasukan wanita kita lah agak orang kata, boleh dikatakan macam tak ada tentangan lah, agak sangat bagus dengan pencapaian terbaru. Obviously lah, dengan berdasarkan perancangan yang kita buat, kita dapat capai satu kejayaan yang luar biasa. Dan kini dalam proses lah kita mencari beberapa kejohanan-kejohanan di peringkat antarabangsa, kejohanan di peringkat antarabangsa, di mana bila kita tengok macam tadi saya kata TBR, kita dah tak ada saingan. So apa kita buat adalah sekarang ni kita cari game di luar negara, dan akan datang ni kita ada program camp di Hungary pada bulan 6. So kita akan bawa beberapa orang atlet untuk berlatih di sana, dan kita berguru lah dengan coach-coach di sana lah. Kalau kita tahu Hungary ni antara negara yang bagus dalam sukan kayak. Apa yang saya dari segi falsafah, biasanya kita setiap hari kita ada target ataupun KPI yang kita nak capai. So saya memang prinsip saya daripada dulu,
buat satu kerja tu mesti kena buat betul-betul. Tak kira lah apa benda pun kita buat, kita mesti kena buat betul-betul. So dia mesti ada satu KPI lah. So saya akan tetapkan hari ni KPI. Contohnya saya buat latihan yang berkaitan dengan interval training. So saya ada target masa yang dia orang perlu buat untuk katakan 5 kali repetition. So apa dia punya time yang perlu dia orang hasilkan dan sebagainya lah. So dia mesti ada target kan. Ataupun dari segi teknik kan, teknik. So kalau saya nak dia orang capai salah satu teknik tu, okay, dia mesti dapat teknik ni pada minggu ke-3 contohnya kan. So kita nak pastikan yang itu mesti dicapai. Tak kira lah macam mana pun kita nak mesti dicapai. Kalau tak ada dicapai, apa kita kena buat? So kita sentiasa bersama dengan barisan-barisan coach yang lain, kita sentiasa berbincang, mengkaji lah. So dalam sukan ni, perkara pertama yang perlu kita terapkan adalah kajian lah. Pada saya kan, sentiasa kena mengkaji. Dia tak boleh kita sentiasa gunakan metod yang sama je. Sebab apa, sukan sekarang ni kalau kita tengok dia sentiasa orang kata maju ke hadapan kan. Ada je benda-benda baru. Sebab even kalau kita tengok peraturan-peraturan pun sentiasa berubah. So bila peraturan berubah, kita pun kena ubah lah dari segi mungkin cara teknik permainan dan sebagainya kan. So itulah yang saya sentiasa bersama dengan barisan-barisan jurulatih, kita sentiasa letakkan apakah KPI, apakah target yang kita nak buat setiap hari. Bukannya target untuk sepanjang kejohanan, untuk salah satu kejohanan tu memang ada contoh sasaran, pingat tu berapa dan sebagainya. Itu target utama. Tapi target untuk setiap hari atau setiap sesi training, so kita sentiasa letakkan yang itulah sebagai prioriti kita untuk kita capai sasaran utama kita nanti. Kalau tanya saya cabaran COVID. Sebab bila datangnya COVID ni, banyak cabaran yang kita hadapi. Okay, kalau ikut sejarah kita orang, 2020 sepatutnya Johor jadi tuan rumah. So atlet kita telah berlatih, ada yang dah berlatih dekat 7 tahun, 8 tahun menunggu masa untuk Sukma Johor ni, di mana mereka memang betul-betul bersedia, betul-betul bersedia. So apa yang berlaku suddenly kan, so sukan kejohanan dibatalkan. So dah tak ada lagi kejohanan jemputan, open national dan sebagainya, dah tak ada dah. So atlet rasa macam bila dia training tu kosong kan. Misalnya dia training tak ada sasaran ataupun tak ada kejohanan-kejohanan yang dianjurkan. So berlakulah atlet mula keluar daripada pasukan dan sebagainya. So kita nak pastikan atlet tu sentiasa bersama kita tu, itu cabarannya. Nak pastikan stay dengan kita kan, teruskan. Sebab kita rasa dia boleh pergi jauh lagi. Ciri-ciri yang perlu ada pada seorang jurulatih adalah sentiasa work hard and smart. Sebab apa, kita sebenarnya membentuk seorang atlet. So dia bukan satu kerja yang mudah. Kita perlu ada pengorbanan, kita perlu ada disiplin yang tinggi. So pada saya dua ni sangat penting. Dan jadi seorang jurulatih, dia kena jadi jurulatih yang bijaksana. Dia kena tahu banyak perkara kan, yang pengetahuan yang kena ada lah. Yang pastinya pengetahuan sains sukan tu memang perlu ada, termasuk psikologi perlu ada juga, sedikit berkenaan dengan asas-asas kecederaan, di mana yang ini semua akan membantu jurulatih itulah untuk membentuk sebuah pasukan yang kuat. So dari segi kata-kata semangat saya pada jurulatih, jangan putus asa lah dalam kita membentuk atlet-atlet kita untuk berjaya, dan sentiasa membuat kajian-kajian yang boleh membantu atlet kita mencapai keputusan yang luar biasa. Itu saja daripada saya.